Di mana atas sini kan? Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar, okey. Kalau dengar, okey. So kita tunggu sekejap lagi, baru ada 3 orang. So insyaAllah kali ni saya rekod lah. Takut nanti yang tak sempat nak masuk kan, dia at least boleh tengok balik. Baru 3 orang je ni. Okey. Bertambah. Okey, selamat datang yang baru join. Sekali lagi saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baru mula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dah bagi salam dan ni salam yang kali kedua. So selamat datang semua. So at least kita ada 5 orang lah. 5 orang ni dah kira okey lah. So okey. Kalau tak dengar, kalau macam suara saya macam tak jelas ke apa, boleh gunakan fungsi chat yang ada kat sini, chat ni. Chat Zoom chat meeting ni, just type je lah. Type kata tak dengar ke apa. Let's say kalau ada soalan pun boleh juga type soalan. Pun boleh. Dia ada yang dekat atas ni, dekat bahagian more, chat. Kalau guna desktop lah, kalau guna phone saya tak sure macam mana dia punya setting dia. Okay. So bukan kelas lah sebenarnya, just saya ingat saya nak buat macam discussion dan revision lah macam tu. Discussion, revision, kita discuss apa yang kita boleh discuss dan saya ulang balik revise apa-apa perkara yang telah dipelajari dalam group lah. Okay. So sebagai permulaan, sebab ini adalah first Zoom meeting yang saya buat untuk Wave Traders. Actually Wave Traders ni saya tubuhkan pada tahun 2016. 2016 bulan berapa saya ingat, lebih kurang hujung tahun, lebih kurang macam itulah. Saya pun lupa dah bila ditubuhkan. So tujuan grup ni ditubuhkan adalah pertama sekali dia hanyalah grup untuk saya share apa-apa yang berkenaan dengan saham yang saya tahu. Apa-apalah, apa sahaja yang berkenaan dengan saham yang saya tahu. So itu adalah yang asalnya. Dia punya starting dia bukan grup Wave Traders. Dia punya starting dia adalah grup
family and friends. Ya, awal sekali family and friends, kawan-kawan dan ahli keluarga yang saya, adik-beradik saya apa semua yang ada kat dalam ni yang saya buat sharing dalam tu. So pada peringkat awal sharing tu hanyalah just message je lah dekat Telegram message. Tapi sebab setiap kali macam ada perkara yang nak diterangkan kena type, jadi dia jadi payah sikit. Sebab kalau nak explain kan, kalau macam typing dia agak panjang kan. So saya buat video. So bila buat video, let's say kalau macam ada member yang baru yang ada dalam group ataupun sebenarnya adik-beradik yang baru nak belajar kan, dia boleh tengok balik apa benda yang saya sharing. So tapi bila macam ada permintaan, makin lama makin ramai orang nak join. Saya ingat macam saya tak boleh dah nak handle ramai-ramai macam ni. So better kita buat group yang seriously nak belajar lah. Let's say siapa-siapa yang sanggup nak belajar dan sanggup nak keluarkan duit untuk bayar, untuk masuk kelas. Bukan kelas lagi, dia macam group online coaching macam ni. So kita accept. Mula-mula yang first awal-awal dulu saya start, saya ingat awal-awal dulu saya buka group ni yang masa first saya nak seriously nak start sharing atau kongsian ilmu-ilmu saham ni, saya buka harga 100 je. Ya awal dulu. Siapa-siapa yang masih ingat lah yang awal-awal dulu, antara yang senior-senior yang ada dalam group ni, yang paling awal sekali salah seorangnya adalah Abang Zaini lah. Abang Zaini yang selalu sharing chat, artikel chat tu. Lepas tu Jas ada lagi tapi tak aktif sangat lah. Lepas tu Muhammad Mastermind tu, Muhammad KL, ataupun kalau tahu Bull Hunter punya group kan, Bull Hunter punya group, Muhammad pun salah seorang yang awal lah dalam group. Itu masa awal-awal lagi, masa dia baru-baru awal-awal belajar saham dulu. Lepas tu ramai lagi lah, Mazdi ada, siapa lagi Hisham, Encik Hisham tu yang salah seorang yang power lah. Tapi dia sekarang ni dia macam dia fokus untuk trade sendirilah, dia tak mengajar dah. Awal-awal dulu dia banyak mengajar. So teknik IBO memang dia yang ajar lah, dari dia. Siapa lagi yang awal-awal tu tak ramai, dalam 10 orang macam tu. Lepas tu saya up sikit-sikit sebab semakin banyak silibus yang saya tambah, saya up harga sampai sekarang. So, sekarang ni siapa-siapa yang baru nak join sekarang, harga dia memang dah 1,200 saya letak. Itu kira fix lah, harga ceiling lah. Harga ceiling 1,200 tu semua silibus saya dah sediakan, dan saya bagi sekali dengan indikator yang Easy Pro, indikator yang ni lah yang saya tunjuk ni. Okay, saya buat satu chat lah macam tu. Kita cerita sejarah dululah sebelum saya pergi lebih lanjut. Sejarah tak ada soalan kan? Tanya tentang sejarah. Okay. Sejarah penubuhan. So kiranya grup ni tak adalah baru sangat dan tak adalah lama sangat. Baru 2016. Ada yang macam Cikgu Nizam Malik kan, dia 2014 dia punya grup. Mahir Saham 2015 ke 2014, 2015 lebih kurang. Saya lambat sikit. Okay, so sebelum kita pergi kepada tajuk detail berkenaan dengan saham, saya nak bagi tahu struktur dulu. Struktur pembelajaran yang telah saya sediakan dalam grup. So seperti mana yang saya share dalam grup indikator sebelum ni, kalau siapa-siapa yang ada kat dalam grup indikator lah. So grup indikator ni antara grup yang paling baru lah yang saya wujudkan, khas untuk penggunaan indikator sahaja. Tapi untuk grup yang lain-lain, saya belum explain lagi berkenaan dengan asas dia punya struktur pembelajaran dalam grup yang telah saya sediakan. So kalau tengok, kalau perasan kan, saya ada sediakan banyak grup.
So kenapa banyak grup? Soalannya kenapa banyak grup? Actually sebab saya pun belajar bermula daripada zero. Nak cakap zero sangat tu, memang zero lah kan. Kalau kira macam ilmu saham ni, dia tidak diajar di sekolah. So maksudnya dia adalah benda asing untuk warga negara Malaysia lah, kiranya lebih kurang macam tu. Melainkan kalau kita lahir di kalangan family yang memang actively terlibat dengan pasaran saham, macam tu. Ataupun masa kita ambil diploma ataupun degree berkenaan dengan pelaburan, financing, pelaburan lah, pelaburan. Mesti kita akan belajar lah financial ke. Tapi kalau selain daripada itu, sama ada kita background sebagai cikgu ke, engineer ke, arkitek ke, accounting belajar sebab dia belajar berkenaan dengan nak buat financial report tu kan. Selain daripada tu, selain daripada bidang yang melibatkan pelaburan, memang kita tak ada asas langsung. Macam saya daripada bidang dentistry, doktor gigi kan. So kita memang bermula daripada zero. Tapi masa saya sekolah dulu memang sekolah rendah, sekolah menengah dulu memang dah ada lah pendedahan sedikit sebab arwah ayah saya dulu memang dia ada jual beli saham cara lama lah. Contact remiser, suruh minta beli, minta jual. Kadang-kadang dekat rumah ada sampai surat-surat daripada syarikat kan. Tak tahulah surat apa, mungkin dividen ke, mungkin surat share buyback ke, tak tahulah sebab tak pernah buka. So kita ada sikit-sikit lah, sikit-sikit. Dari situ saya mula baca buku. Buku pertama yang saya baca tentang saham adalah buku Adam Khoo. Adam Khoo, tajuk dia How I Become a Millionaire, macam tu. Bagaimana saya jadi jutawan. Saya tu dia lah, Adam Khoo tu. Di situ dia dedahkan kepada ilmu pelaburan saham. Tapi yang tu stock US lah. Okay. So basically apa yang saya nak cakap, semua orang bermula daripada kosong. Bermula daripada zero lah sebab kita memang tak ada apa-apa pendedahan. So once kita dah tahu kita memang start daripada kosong, kita kena anggap kita nak belajar sesuatu benda yang totally asing, totally foreign lah, foreign, asing ataupun alien lah untuk untuk kita pelajari. So kena start daripada level paling bawah iaitu level tadika lah, level tadika dari zero lah kan, zero, level tadika. Kita kena merangkak slowly sehinggalah kita pandai berjalan. So once kita dah pandai berjalan, baru kita belajar berlari. Lepas tu barulah nak belajar nak melompat ke, nak berenang ke, itu lain cerita. So dia punya level adalah tadika dulu, naik ke sekolah rendah, sekolah menengah, kalau masuk matrix, lepas tu matrix ataupun diploma, universiti, baru master. So ramailah, memang totally honestly lah saya cakap, memang ramai sangat orang yang tak sabar. Dia nak macam belajar sehari terus jadi macam Warren Buffett. Something yang macam ni kita nak cakap. Kita contoh baru je belajar pegang stetoskop dah nak jadi doktor pakar macam tu. Itu pun jumpa stetoskop yang mainan yang budak-budak tadika tu kan. Jumpa dekat kedai RM2, test, dah nak berlagak sebagai seorang doktor pakar. Macam tu. Itu dia punya perumpamaan. So ramai. Itu yang menyebabkan bila kita punya kita meletakkan diri kita di satu tempat yang tak sepatutnya, kita mengalami failure lah, kegagalan. Nak cakap gagal terus tak juga, tapi tak kena tempat macam tu. So kalau let's say kita start slowly dan start dengan cara yang betul, insya-Allah perlahan-lahan kita akan faham benda ni dengan cara yang betul. So bila kita belajar ikut structure, dia lebih mudah faham sebenarnya. Kalau kita belajar ikut structure lah. Tapi saya nak cakap saya punya susunan ni perfect pun tak juga, sebab saya pun memang start daripada kosong. So saya punya sharing ni based on saya punya pengalaman pembelajaran daripada kosong sehinggalah tahap yang kita ada sekarang. So saya kelaskan
level pembelajaran dalam grup ni kepada 4. So pertama sekali saya letak sebagai level public. Ini saya ulang balik lah kalau siapa yang ada dalam grup indikator tu kan. Saya dah ulang tapi dengar balik lah. Saya just ulang je lagi sekali. So level pertama level public. Public ni macam kita expect dia baru nak berkenalan, baru nak kenal, baru tanya-tanya. Contoh macam ada member dia join mana-mana grup saham ataupun ada member dia jual beli saham. So dia baru nak berkenalan. So dia tak tahu apa lagi. Akaun CDS pun belum ada. Tekan buy, tekan sell memang totally tak tahulah. Ataupun ilmu teknikal pun tengok-tengok sikit-sikit macam tu. Ataupun kalau dia pernah ada pengalaman trade forex, itu pun saya consider dia berada di level public. Masih lagi dalam level yang tak tahu apa-apa berkenaan dengan pasaran saham. Forex dan pasaran saham memang totally different lah. Okay. So, and then itu yang first. Saya letakkan level public. So, level public ni saya sediakan dia punya apa kita panggil tu items untuk belajar yang public lah. Public ilmu-ilmu yang boleh dapat kat mana-mana. Banyak juga yang saya share lah. So antara tempat yang saya share berkenaan dengan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan basic, asas ataupun benda-benda yang public lah yang berkenaan dengan ilmu saham adalah saya letakkan dekat grup belajar asas saham. So grup ni tujuan dia adalah first bukanlah nak bagi buy call ataupun nak discuss chart sangat. Dia hanya lebih kepada kita nak tahu dan nak menanamkan minat untuk belajar saham dengan lebih serius. So once dah ada dalam grup ni, at least kita tahu pendedahan berkenaan dengan saham. So actually kalau siapa yang perasan lah, kalau search dalam ni, saya ada sediakan video-video juga sebenarnya. Video-video berkenaan dengan saham yang saya dah share dekat ni yang saya dah share dekat YouTube. So kalau ada announcement lah saya buat. So kalau siapa perasan dekat sini saya ada buat link YouTube. So kalau tekan link ni dia akan terus pergi ke saya punya YouTube channel. So dekat YouTube channel ni actually lagi banyak video-video penerangan yang mungkin ada yang tak perasan, mungkin ada yang perasan yang saya sharing lah. Tapi ada juga video yang dah daripada tahun 2016. So kalau macam dari segi perkembangan teknologi memang agak cepat, especially dari segi apps ataupun website macam tu. Kalau macam dulu saya ada sediakan penerangan macam mana cara nak guna MyStock, KLSE, Skillionaire yang basic lah, yang basic Stock Hunter. Tapi sekarang dah tak nak cakap tak valid tu tak juga sebab apps tu masih ada, cuma dia dah upgrade. Bila dia dah upgrade, video ni dah jadi lama lah. Tapi at least tahu nama dia still nama yang sama. So macam saya ada buat juga video pengenalan kepada platform M+, part 1, part 2, so banyak. Dekat sini pun actually dah siapa-siapa yang macam baru-baru nak berkenalan dengan pasaran saham, at least dia ada pendedahan sedikit lah apa benda yang dia boleh belajar. And then lepas tu siapa yang memang seriously nak belajar, kita invite masuk grup. Grup yang ni lah, with traders, baby step, dengan grup yang terakhir iaitu grup indicator. So yang with traders dengan baby step ni dia termasuk dalam basic dengan advance lah. So yang baby step tu dalam bab basic, yang advance tu yang ni with traders. So apa benda yang kita nak belajar dekat basic, apa benda yang kita nak belajar dekat advance, saya dah letak dalam grup utama dekat Facebook yang ni. Mungkin ada yang dah lupa grup ni. Kalau siapa-siapa yang dah lama sangat kan, yang dah awal-awal join dulu tahun 2016 dulu, mungkin dah lupa grup ni. Actually grup ni masih ada dan masih aktif. Mungkin dilupakan. Dalam ni pun saya ada letak link-link nak join grup Telegram. So siapa yang dah macam terkeluar daripada grup Telegram boleh join balik. Yang penting jangan share ke orang lain lah. Hanya untuk ahli grup sahaja. So
syllabus basic. Kita ada saya buat rakaman kembali penerangan terhadap kelas asas technical trading part 1, part 2, asas fundamental analysis, asas technical analysis, volume price analysis, trading the announcement, teknik swing yang basic lah, teknik swing yang paling basic. Teknik boss ni pun teknik swing lah. Okay. And then baru kita pergi yang advanced sikit, Q-bit pattern, lepas tu intraday, and then baru BTST. Lepas tu slowly pergi lebih advance dekat pisau. Ada banyak lagi, noiseless chart lah, movie average ni yang nak lebih detail, penerang berkenaan dengan indicators, and then pergi lagi detail. And then masuk pro traders, belajar pula tentang Bollinger Band, trend channel, Fibonacci, Bill Williams, Elliott Wave, apa lagi, sampai GAN. And then yang last sekali adalah belajar menggunakan indikator yang saya buat sendiri, iaitu yang indikator channel tu lah yang dalam grup ni, EZP indicators. Ini memang dah kira macam level yang macam mana nak cakap, dah advance lah, dah advance sangat. So macam ilmu saya expect kan, sebenarnya dia punya step by step dia adalah starting dekat sini level public, lepas tu pergi ke basic, pergi ke advance, dan baru masuk pro lah. And then dalam pro ni baru ada indikator tersebut, macam tu. Tapi ada juga yang terus jump, terus pergi yang group indicator. So memang saya expect mungkin ada lap sikit kat situ lah. Ada lompang, kita bagi kan, ada lompang sikit kat situ. So lompang tu perlu diisi lah. So nak kena start balik dari bawah. Okay, so itu cerita berkenaan dengan struktur. So okay, sebelum kita pergi lebih detail, mungkin nak bincang tentang intraday ke, nak tengok platform ke, nak tengok chart ke, saya buka. Ada soalan tak sebelum kita pergi detail? So saya ingat mungkin kalau tak cukup sejam, kita tambah lagi sejam, tak ada masalah. Kok ada soalan? Itu baru mukadimah tu, baru mukadimah. Dah 20 minit mukadimah saja. Okey, kalau tak ada soalan, saya buka platform. Kita discuss. First, saya nak semua orang mahir menggunakan platform, sebab ini adalah asas yang paling penting untuk kita trade sebenarnya. Asas yang paling penting. Okey. Dah ready? Paper and pen, pen and paper. Kau nak menulis ke apa-apa kan? Tapi yang ni saya ada buat recording, so tak ada masalah lah. Okay. Macam mana nak tahu counter tu berat? Saya hold dulu soalan ni. Actually, saya baru je release satu lagi video dalam, lupa nak cakap. Okay, untuk group wave traders ni, semua syllabus yang ada kat dalam ni, kat dalam Facebook, grup utama Facebook tu, saya dah compile balik. Saya letakkan dekat Telegram. Tajuk pula. Nama Telegram tu adalah Video Syllabus. Ini. Video Syllabus Easy Pro Trading Method Secret Group. Yang ni semua video-video yang ada dekat Facebook, saya compile masuk Telegram. Tujuan dia adalah kalau saya masukkan dekat Telegram, kalau tuan puan nak download, tengok, boleh, tak ada masalah. Cuma jangan share dekat orang lain lah, itu je. Sebab dekat Telegram ni kita boleh download. Tekan je, dia akan download dulu, baru dia akan mainkan video tu kan. So, link kepada grup video syllabus tu ada juga kat dalam ni. So, kat dalam grup Facebook ni. Ni, 25. Anda boleh juga tengok video-video syllabus yang telah saya upload ke channel Telegram. Semua dah lengkap lah, struktur dah lengkap. Cuma
Mungkin ada yang pening-pening, tak jumpa cari dan sebagainya tu, benda kecil lah. Okey. Video free float. Dah ada dah. Ya, saya tengok, saya tunjuk balik. Saya suka guna Telegram ni sebab dia lengkap. Semua ada dan kita boleh search function and then kita boleh upload video yang besar. Kadang kalau saya download movie kan, sampai 4 gig movie pun kita boleh download. So boleh tengok. So and then dia simpan dekat cloud. So tak berat lah macam WhatsApp, banyak simpan dekat phone. Video ni tajuk dia penerangan tentang share free float. Cumanya satu je masalah kalau channel, bila kita nak share kita kena type keyword dia kena type penuh. Contoh kan, kalau penerangan tentang share free float ni kena type free float ataupun free pun boleh juga. Kadang kalau tak type penuh dia tak muncul. Baru dia muncul kat sini. Tu. Terus boleh pergi terus kat video tu, dah boleh tengok balik lah. Tak apa, kejap lagi saya ulang balik kalau perlulah. Okay. So kita tengok platform. Tapi sebelum tu, sebelum saya tunjuk dekat platform ni, actually ada satu lagi benda yang penting yang kita kena faham, iaitu struktur mempelajari saham secara general. Okay. Saya buka satu PowerPoint lah. Kita buka PowerPoint. Okay. Ni PowerPoint yang saya gunakan untuk conteng-conteng ni. So that's why nampak macam-macam ada kat situ. Okay. So kita tengok, saya nak bagi satu, actually benda ni saya dah share dekat dalam e-books. Kalau siapa-siapa yang dah baca lah e-books tu, macam ni. So untuk belajar saham ni actually, dia punya general dia, saya panggil stock mastery lah. Secara generalnya dia macam ni. First, saya bahagikan kepada tiga benda yang kita kena belajar. Pertama sekali iaitu platform. Yang ni kalau siapa-siapa yang dah pernah ikut saya punya kelas lah. And then yang terakhir iaitu emotion lah. So dalam kelas memang saya ada share juga benda ni, tapi saya share penting-penting je lah. Okay. So lebih kurang macam tu. So untuk kita menguasai especially dalam bab technical. So bab fundamental saya dah siapkan syllabus tau. Cuma saya belum lagi syllabus yang ada satu lagi yang tak habis lagi. Tapi yang jangan saya tunjuk yang syllabus fundamental yang ni. Value investing ni. Okay, dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 video. 6 PowerPoint. Financial statement, balance sheet, income statement, equity statement, cash flow, financial ratio. Lepas tu value investing pro. Tapi tunggu dululah, slowly. Habiskan dulu bab technical dulu. Bila dah habis, dah tak tahu apa dah nak ajar bab technical, baru kita pergi kepada bab fundamental. Sebab dalam group yang Facebook ni, saya dah letak satu syllabus asas kepada fundamental analysis. Tapi kita tak kupas apa-apa lagi tau. Dia cuma asas je. Yang sekarang ni, yang tuan-puan belajar dalam group ni memang purely technical analysis dan dia dah expand very detail lah. Itu detail kepada technical analysis. So saya dah tak tahu dah nak ajar apa berkenaan dengan technical analysis. Dia cuma dari segi ilmu asas tu semua dah ada.
cuma nak mahirkan je, nak masterkan dia. So untuk memasterkan teknik analisis ni, saya bahagikan kepada 3 pembahagian. Pertama sekali, kita kena masterkan platform dulu. Masterkan platform. Platform ni adalah, dia ada 2 platform lah. Satu platform yang kita gunakan untuk tengok platform jual beli lah, kita panggil CDS platform. Yang kedua, platform yang kita gunakan untuk tengok chart. Dekat sini lah, kalau platform yang kita gunakan untuk tengok chart, dekat sini. Platform chart CHART. Tak boleh nak minum air. Okey. Dia macam ni, lebih kurang. Saya buat ni untuk memudahkan kefahaman lah. So once kita dah faham, lagi mudah meresap. Okey. So, platform ada 2. Sepatutnya ni saya letak kat sini lah. Platform. Satu, platform CDS yang sepatutnya semua orang ada. Dia tak kisah sebenarnya CDS mana. M Plus pun boleh, Maybank boleh, CIMB boleh, RHB pun boleh. Cuma bezanya murah atau mahal, and then beza platform tu lah, platform tu sendiri. Macam mana setting dia apa semua. Saya pernah ada RHB dan saya tak pernah guna sebab saya tak faham dia punya susunan dia. Tak faham tu sebab tak pernah guna lah. And then RHB mahal sikit. Okay, and then yang kedua, platform chart. Chart tu yang tak kisah sama ada nak gunakan dulu, yang famous dulu Bursa Station. Lepas tu Share Investor, lepas tu Chart Nexus, lepas tu ada lagi apa ni? Ya sekarang yang famous adalah TradeView lah. TradeView yang ramai orang pakai sekarang. Selain daripada Chart Nexus, apa lagi? Adalah banyak lagi lah yang lain-lain. So depend, tak kisah guna chart apa. Cuma gunakan chart yang apa ni, platform yang kita mudah faham lah, yang kita mudah belajar untuk bila kita dah cepat faham benda tu, kita boleh gunakan dia dengan maksimum. Kalau kita nak belajar, nak memahami platform tu pun problem, memang nak utilizekan platform tu akan problem sikit. Okay. So once kita dah faham platform CDS dan platform chart, baru kita boleh pergi kepada further step, iaitu masterkan cara nak baca chart ataupun cara nak apply apa yang ada dekat chart dengan kita punya trading punya style. Macam tu. And then next, lepas dah master semua sekali, baru kita pergi kepada emotion. Sebab emotion ni adalah satu daripada key point yang akan turn kita punya investment. Dia akan turn down ataupun turn up. So dalam emotion punya part, ada tiga emosi yang terlibat sebenarnya. 3 emosi yang terlibat tu adalah fear, kalau siapa ingatlah, greed, and apa satu lagi? Hope. Dia ada 3 emosi yang terlibat. Dan emosi ni, seperti mana yang saya selalu tekankan kalau dalam kelas, siapa-siapa yang pernah hadir private coaching dengan saya dan ataupun apa ni, kelas yang semua group tu kan, fear, greed and hope ni dia ada dekat semua orang. Dia ada dekat semua orang. Sebab manusia ni adalah emotion being, satu makhluk yang penuh dengan emosi. Kita bukan ada 3 emosi je. Kita ada macam-macam. Ada angry, marah kan. Ada sabar, ada rasa tak puas hati, ada rasa seronok, ada dan sebagainya. Tapi yang tiga apa ni, emosi utama ni yang terlibat dalam pasaran saham yang sentiasa dimanipulasikan oleh jerung. Sebab jerung ni sebenarnya dia akan manipulate traders ataupun pelabur-pelabur kecil punya emotion untuk trap kita. That's why dia drag lama, kadang dia hold sideways lama, baru dia push up. Bila dia push up laju-laju supaya orang terkejar-kejar. And ni bila kita dah terkejar-kejar termasuk ke atas, dia pun drop dengan drastic yang menyebabkan
kita macam sentiasa berada di pihak yang mangsa lah macam tu. Okay. Macam mana nak tahu harga breakout tapi sebenarnya dah tak boleh pergi jauh, maksudnya TP tu tak boleh set dari, tak boleh set. Okay. Tak apa, nanti saya share. Jadi kan sebenarnya kalau nak tengok pergerakan harga ni, dia tak boleh lari daripada kita faham pergerakan wave, Elliott wave. Okay. Okay, setakat ni insyaAllah boleh tahu sikit lah kan. Saya bagi dia punya struktur asas dulu. So kita tak macam kita belajar banyak benda. So disebabkan kita belajar banyak sangat, kita tak dapat nak strukturkan kita punya kefahaman. So better kita ambil masa, duduk sejenak, strukturkan balik apa ilmu-ilmu yang kita dah pernah belajar. Sebenarnya bukan sebab kita tak tahu yang menyebabkan kita lost dan sebagainya. Dia adalah disebabkan kita tak fokus, kita tak dapat nak fokus. Sebenarnya apa benda yang kita nak, apa benda yang kita nak. Macam seorang sahabat saya pernah berpesan lah, dia cakap actually dalam pasaran saham ni yang paling penting sekali adalah kenapa. Kenapa kita nak terlibat dalam pasaran saham sebenarnya? Kenapa? Adakah kita nak duit banyak, ataupun kita nak simpan duit nak bayar hutang, ataupun kita nak beli rumah, ataupun duit tu kita nak gunakan untuk pergi haji ke pergi umrah. So niat utama kita belajar saham. Tapi kadang-kadang bila kita dah join group ni, kita dah terikut-ikut dengan crowd. Crowd katakan macam group saya kan, group wave traders, kita lebih macam highlight ke intraday ataupun BTST. Tapi kalau macam kita punya fokus utama sebenarnya kita nak simpan duit tu supaya berganda, nak gunakan nak pergi umrah ke nak pergi haji. Tapi once kita dah terlibat dengan intraday, dah jadi banyak loss dan sebagainya, dah tak boleh nak pergi haji. Dah lah tahun ni haji pun tak ada kan, kena Mekah tutup dulu buat sementara, disebabkan virus kan. So itulah macam itulah. So kena jelas niat kita nak jadi apa. Macam saya punya matlamat utama dalam pasaran saham ni sebenarnya kita nak cover kita punya expenses satu. Yang kedua, kita nak tutup macam kalau ada hutang-hutang lama yang lapuk-lapuk tu, kita nak tutup all debt. So kena cari strategi mana yang paling sesuai. Okay. Kalau nak gunakan duit daripada pasaran saham nak bayar bil apa semua, kena fokus yang cash. Cash ni maksudnya senang buat cash lah. Kalau nak yang long term, kena fokus yang long term, swing. Macam Warren Buffett, dia nak ganda kekayaan dia. So dia hold lah, dia hold selama yang mungkin. So that's why dia punya kekayaan berganda-ganda macam tu. Okay. So apa kita punya matlamat lah, So okay, dah panjang lah. So saya sekarang kita nak masuk secara detail ke nak faham berkenaan dengan akaun CDS. Memandangkan saya adalah Remiser M+, so saya tak adalah nak explain akaun CDS lain, kan nanti kan jadi isu pula kan. So better saya explain berkenaan dengan akaun CDS M+ sahaja. Okay. Sementara tu kalau ada soalan boleh tanyalah. Okay. So kita pergi kepada platform. Actually platform ni sebenarnya saya tutup yang muka-muka gambar-gambar ni semua sebab dia makan ruang. Okay. Akaun CDS ni dia amat penting sebenarnya. Dia amat penting sebab dekat sini adalah tempat kita nak bekerja ataupun cari duit dah. Cari nafkah lah kan orang panggil. Cari duit. Cari duit. Macam kita pergi kerja pejabat apa semua tu. Apa tujuan dia? Nak cari duit lah. Orang bayar gaji, ataupun kalau kita berniaga buka kedai, kita nak cari hasil daripada jualan. So inilah kita punya kedai untuk kita buat jualan. So, and then kalau kita anggap ini kita punya kedai, inilah kita punya perniagaan. So kita kena manage perniagaan kita secara profesional lah sebagai seorang peniaga.
So kalau kita letak mindset kita sebagai seorang peniaga, pertama sekali, benda yang paling utama yang seorang peniaga akan titik beratkan adalah dia punya modal. So macam kita nak jual sesuatu, katakan nak jual apa ni, katalah buka kedai burger lah kan, nak buka kedai burger. Untuk buka kedai burger, sebelum kedai burger tu dapat janakan pendapatan untuk peniaga burger tu, dia kena keluar modal dulu. So modal tu, tengok modal tu kita gunakan kita punya modal pinjaman ke ataupun modal kita yang kita simpan. So dari segi risiko, mana yang lebih berisiko? Modal kita pinjam ataupun modal kita sendiri yang kita kumpul, ataupun pinjam bank. Pinjam bank tu pinjam lah. Ataupun pinjam duit kawan ke, pinjam duit isteri ke, pinjam duit mak ayah ke, mana yang lebih risiko? So yang paling risiko yang pinjam tu lah, especially pinjam along lah. Lagi tinggi risiko yang kita letak, lagi tinggilah kita punya probability kita nak loss. Okay. So once kita dah decide kita nak berniaga dalam pasaran saham ni, jual beli saham ni kira berniaga lah kan. So modal kena clear dulu. Yang penting kalau orang cakap dari segi investment, kalau nak invest, kalau kita ada 1,000 dan kita invest long term, itu lebih baik daripada kita pinjam 1,000 dan kita invest. Macam mana nak cakap? Kita pinjam tu kadang dah termasuk dalam liability kat situ. Dah ada, kalau bank ada interest, kalau pinjam kawan adalah dia punya hubungan tu dengan kawan-kawan tu mungkin akan tercalar sikit lah macam tu kalau tak bayar lah. Okay, so risiko tu kat situ. So once kita dah meletakkan extra risiko, kita dah apa ni, kalau loss kita akan double loss. Kalau profit, alhamdulillah kita boleh cover dua-dua sekali. Tapi kuranglah sikit profit kita sebab kita nak kena bayar balik kan pinjaman yang kita dah buat tu. Okay, so itu yang pertama. So macam mana nak masuk duit apa semua tu saya tak nak ulas lah sebab saya dah ada sediakan video apa semua kan dekat M+, macam mana nak masuk duit, macam mana nak keluar duit apa semua. And then kalau ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan function platform ni pun saya dah ada buat video, so boleh tengok balik lah. Cuma saya nak tekankan dekat sini yang paling penting sekali adalah untuk kita pilih macam mana kita nak pilih counter yang kita expect dia ada potensi untuk naik. Itu sebenarnya masalah utamanya. Okay, so kita kembali kepada soalan yang paling asas. Soalan yang paling asas bagi seseorang pelabur ataupun traders adalah, sekejap saya ambil yang ni. Copy, paste kat sini. Okay. Soalan paling asas bagi seorang pelabur ataupun traders lah. Okay, siapa tahu? Siapa tahu soalan paling asas ni? Cepat. Type. Okay lah, kalau saya teruslah. Okay, soalan dia senang je, adalah what to, ni yang mula-mula sekali kalau belajar mana-mana kelas kelas saham kan, biasa orang akan tanya ni, what to buy, nak beli apa. Yang kedua, when to buy, and then when to sell lah. Then biasanya akan ada satu lagi tambahan, how to buy or sell. Dia soalan how ni yang masuk dalam bab teknikal lah. Target 5% sebulan. Okay, itu dah terbaik sebenarnya. Tapi bila kita dah berada dalam grup ramai-ramai, setiap orang ada dia punya trading plan masing-masing. So bila kita dah terikut dengan crowd psychology, kita dah lost kat situ. So yang ni saya kena tambah satu lagi kat sini. Yang ni pun saya ada share dalam grup dalam buku tu, buku yang Pejam Celik Saham tu, crowd psychology.
So crowd psychology ni menyebabkan ramai orang kalah dekat sini. Kenapa? Sebab kita terikut-ikut. Kita ikut orang tu, kita ikut orang ni. Apa ni? Kita ikut cikgu tu, kita ikut cikgu ni. Sebenarnya dia dalam pasaran saham ni dia tak boleh nak ikut-ikut sangat. Kita kena firm, kita kena decide apa kita punya pegangan, apa kita punya standpoint. Okay. What to buy, apa kita nak beli, when to buy. So bila kita dah pick kan, pilih. Bila kita dah pick apa counter yang kita nak beli, bila kita nak beli, bila kita dah beli, bila kita nak jual. So daripada semua yang 3 soalan tu, what to buy, when to buy, when to sell tu, barulah muncul how to buy and sell. So yang how tu dia actually simple je, tekan buy lah kan, tekanlah sini buy. Okay, masuklah apa ni 200 lot ke contoh kan, lepas tu settle. Cuma nak pilih counter apa. So dari situ baru muncul soalan lain. Dia proses pembelajaran ni dan proses pengajaran lah, dipanggil apa, PNP, pembelajaran dan apa ni, pembelajaran dan pengajaran, macam mana saya tak ingat PNP. Okay, PNP bukan PNP tau, pembelajaran dan pengajaran, saya tak ingat lah dia punya tu. Okay, so apabila kita nak tanya what to buy, di sinilah barulah ada beberapa kriteria lain yang kita kena consider. So apa kriteria tersebut? Kriteria lain tersebut adalah, ini saya nak besarkan sikit lah, so kita boleh tulis banyak sikit. Okay, kriteria tersebut adalah macam mana, apa saham yang kita nak beli. So dari soalan tersebut ada soalan lain, iaitu kita nak pilih counter. Dekat sini pick counter kan, pick counter. So dari segi pick counter tu barulah datangnya adakah kita nak beli berdasarkan fundamental ataupun technical dekat situ, ataupun berdasarkan yang tak sepatutnya ada iaitu buy call. Buy call ni menyebabkan ramai orang loss sebab dia just follow je. Dia just follow. Orang cakap counter tu beli, orang cakap counter ni beli, dan dia sendiri dia tak tahu pun kenapa dia beli counter tu. Macam saya, kenapa saya tak pernah share ataupun saya jarang sangat share counter yang saya beli, sebab saya punya trading plan lain. So kalau saya share, adakah kita punya trading plan sama? Tak boleh. Setiap orang dia punya trading plan dia tak sama. And then bila kita pick sesuatu counter, kita dah tahu dah kita nak masuk kat mana, kita nak exit kat mana. So kalau kita follow orang, contoh orang tu masuk dekat harga 20 sen, kita pun masuk harga 20 sen. Dia nak exit harga 21 sen. Kita tak tahu nak exit kat mana sebab kita follow orang. Macam itulah. Itu menyebabkan kita loss lah. Bukan loss duit, kita loss dari segi direction, ke mana sepatutnya arah kita tuju. Okay. So pick counter. Bila nak pick counter, barulah kita kena faham dari segi TA, dari segi FA. Dan kalau boleh janganlah, ni saya letak pangkah nanti kan silap faham pula. Dia ada nyamuk. Sorry. Dia terbang kat depan mata pula. Okay. Okay, setakat ni tak ada soalan. Patutlah gatal semua tangan tadi. Okay. So dari segi FA dan TA ni, yang ini yang kita kena decide. Yang kita kena kembali balik kepada kita punya matlamat kita. Adakah kita nak beli saham untuk capital growth, ataupun kita nak buat cash money, ataupun kita nak saja-saja nak buat duit. Ada juga kan nak duit tepi, kita panggil duit tepi. Duit dah banyak, cuma nak buat lagi, macam tu. So kita kena decide. Kalau kita nak pick counter berdasarkan FA, cara dia lain. Kalau kita nak pick counter berdasarkan TA pun cara dia lain. Dia tak sama. Okay. Tapi hari ni saya nak tekankan berdasarkan TA dululah. So FA nanti
kita letak lambat sikit. So syllabus pun tak siap 100% lagi. So berdasarkan TA ni ada beberapa perkara yang kita kena faham lah sebenarnya. Okay, kita kembali ke platform. So kena faham TA tu apa. Apa tu technical analysis. Okay. Kat mana nak masukkan. Actually dekat sini lah, dekat platform ni. So apa itu technical analysis? So basically technical analysis ni adalah kajian terhadap pergerakan harga. Dia cuma tengok macam mana harga tu bergerak sahaja. Okay? Harga bergerak naik, harga bergerak turun, dan kita tak kisah pun fundamental company tersebut. Asalkan harga bergerak naik, kita ada peluang untuk buy dan profit. Kalau harga bergerak turun, kita elakkan masuk dululah. Itu secara mudahnya lah. Tapi dia tak adalah semudah tu kan. Okay. So, okay. Setakat ni okay tak? Boleh follow. Kalau nak 50% capital growth, kena invest ataupun swing tidak kurang daripada 122 hari. Trending days. Itu kajian yang saya dah buat lah. Okay. Okay. So, TA memang purely price. And then price ni dia bergerak memang purely sentiment. Purely sentiment. Kalau macam harga bergerak slowly menaik tu, itu yang mengambil masa 1 hingga 5 tahun, itu barulah dia ada unsur-unsur fundamental. Sebab dari segi fundamental, saya buat sikit lah dia punya ni. Dari segi fundamental kan, macam mana harga bergerak? Harga naik berdasarkan hilang dia punya tulisan dia. Ini dari segi fundamental. Harga naik, harga saham lah. Nyamuk ni kan, dia tak perhati kat sini. Selagi mana dia tak kenyang. Harga saham naik berdasarkan keuntungan syarikat dalam jangka masa panjang. Itu dari segi fundamental. So, harga naik berdasarkan keuntungan syarikat. Sekiranya syarikat tu membuat keuntungan long term dari tahun ke tahun, untung, kita expect harga dia akan naik. Harga dia akan naik sebab dari segi teorinya adalah, ini teori fundamental lah, saya bagi sikit. Aset syarikat bersamaan dengan shareholder equity tambah liabilities. Okey, secara umumnya itu dia punya formula dia. Aset sesuatu syarikat sama dengan jumlah saham keseluruhan syarikat tersebut ada tambah dengan hutang. Kalau aset dia meningkat, saham dia akan meningkat. Okay. And then kalau hutang dia berkurang, aset dia akan meningkat. Okay. Terbaik. Okay. Okay. Macam itulah secara ringkas ni macam tu. So dari segi teknikal pula, harga bergerak disebabkan oleh sentimen. Harga memang bergerak disebabkan oleh sentimen. Kalau dari segi teknikal lah. Tapi kalau pergi lebih jauh sikit, maksudnya kita bagi time frame yang besar sikit, harga bergerak berdasarkan wave. Ini yang nak kena faham betul lah sebenarnya. Sebab naturally harga dia ada pattern pergerakan dia tersendiri. Kejap lagi dalam bab ni, dalam chart mastery ni nanti saya tekan sikit berkenaan dengan wave lah. Kita settle ke yang ni dulu. So dekat platform,
let's say kita nak pick sesuatu saham. So kita dah decide dah. Kita nak beli, adakah kita nak beli sebab pergerakan harga dia berdasarkan technical analysis, ataupun kita nak swing lama ataupun nak hold lama sebagai as a fundamental punya investor. So kalau kita dah firm kita nak masuk dekat mana, technical ataupun technical ni short term lah, kiranya technical ni short term. Short term ni less than 1 year lah, kurang daripada 1 tahun. Kalau investor, fundamental investor, lebih daripada 1 tahun. Tu. Okay. Macam BTST, intraday tu semua dalam technical lah. Semua dalam technical. Okay. So, macam mana cara kita nak pick berdasarkan technical? Let's say kita nak BTST ataupun kita nak intraday lah. Kalau macam dalam group with traders ni kan kita lebih discuss kepada intraday kan. So macam mana cara kita nak pick intraday ataupun nak kontra, maksudnya beli dalam 1-2 hari lepas tu terus jual. First kita nak pastikan counter yang kita pilih tu adalah counter yang aktif. Itu yang selalu saya tekankan. Jangan pilih sesuatu counter yang tak aktif. Macam mana nak tahu dia aktif ataupun tak aktif? Obviously kita tengok transaction lah. Okay. Apa maksud transaction? Jadi kita kena faham balik apa maksud transaction. So dekat sini, dekat platform ni, okay, kita ada transaction tu kan. Transaction. Okay, apa maksud transaction? So kalau macam orang lama dia dah tahu dah transaction tu jual belilah. Maksudnya jumlah dagangan jual beli sesuatu saham yang berlaku pada hari tersebut. So let's say kalau saya beli satu saham, saya beli 100 lot. Sekejap. Tak boleh nak minum air. Kalau saya beli 100 lot and then hari yang sama saya jual 100 lot. So dagangan transaction baru ada 2. So 100 lot adalah first transaction yang saya beli. 100 lot lagi yang saya jual adalah second transaction yang berlaku pada hari tersebut. So baru ada 2 transaction. Kalau transaction banyak, kita boleh expect yang saham tersebut aktif. Saham tersebut aktif dan didagangkan dan ada possibility dia akan bergerak dengan laju lah, sama ada laju ke atas ataupun laju ke bawah kan. Dia ada dua arah je kan, atas atau bawah. Boleh lah sideway, tapi sideway pun nanti dia akan gerak sama ada ke atas atau ke bawah juga. Okay. So transaction, that's why kenapa kalau dekat platform saya akan letakkan transaction yang paling depan, selain daripada code, stock, lepas tu transaction. Sebab kita nak tengok counter-counter yang aktif. Kalau kita dah pilih counter-counter yang aktif, first kita tak perlu tunggu lama untuk dia naik. That's why kalau untuk intraday lah paling penting ambil counter-counter yang aktif yang sekurang-kurangnya mesti 100 transaction dan ke atas. 100 tu dia macam kira macam general punya preferences lah, general. Nak ambil 1000 pun boleh, nak ambil 500 pun boleh, tapi 100 dah consider okay lah. Okay, itu yang pertama. So kita ambil yang ni, kita ambil kat sini, what to buy. Kita ambil TA and then how. Kita terus pergi kepada yang nombor 4 ni, how to buy. First, betul lah kat sini, pick counter what to buy kan. So dekat sini dia ada transaction. So kalau boleh transaction kita nak 100 lebih, lebih daripada 100. Kenapa? Sebab kita nak elakkan bila kita beli je dia tak bergerak. Macam tu. Paling senang kita sort berdasarkan transaction. Macam kita klik kan, kalau saya klik kat sini dia daripada transaction paling bawah ke atas. Kalau klik lagi sekali dia akan letakkan transaction paling tinggi atas sekali. So dia turun ke bawah. Okay, itu yang pertama lah untuk pilih syarikat yang aktif. Kalau yang dah biasa tu kira macam revision lah. Okay, refresh balik. Okay. Yang kedua, apa yang kita nak pilih adalah
kita nak tengok buy rate. Ini pun selalu saya tekankan. Kita nak tengok buy rate kat sini. Apa maksud buy rate? Kalau tengok dekat sini yang tengah ni kan buy rate ni. Notion 47% dia punya buy rate dia. Okay. Kenapa nak ambil yang buy rate dia tinggi? So first pula. Apa ni? Apa maksud buy rate? Kita kena tanya dulu apa maksud buy rate. Buy rate ni transaction tadi adalah jumlah dagangan. Jumlah dagangan. Jual belilah kan yang berlaku. Okey. Yang ni pertama, yang kedua adalah buy rate tu. Okay, apa maksud buy rate? Buy rate ni adalah rate kadar belian lah. Kita panggil kadar belian. Ataupun biasa dia dalam bentuk percentage lah. Peratusan belian. Bahasa Melayunya. Okay. Peratusan pembelian pada hari tersebut, counter tersebut. Contoh macam Notion dia tutup dengan buy rate 47%. Apa maksud dia? Maksud dia adalah daripada 100% dagangan, 100%, 47% daripada orang yang berdagang tersebut beli. Okay. Selebihnya adalah 43 dah, 53. 53, betul lah saya punya matematik. 53 jual. Macam tu. Kalau macam Chrono, Hibiscus 54. Kalau Chrono 50. So 50 adalah beli, 50% adalah buy, another 50% adalah sell. Maksudnya 50% buy, 50% sell. So dia 50-50. So untuk peringkat awal kan, kalau kita tengok yang ni dia dah tutup. So macam mana kita nak decide kalau macam awal-awal? So untuk intraday, saya terus ke intraday lah. Untuk pick katalah kita nak intraday. So dia punya waktu pembelian dia adalah ini kita nak fokus ni when to buy ni dia bila nak beli kan. Untuk tempoh intraday nak beli sebaik-baiknya 9.20 lah ke atas. Sebab kalau pukul 9 tu kadang orang yang BTST semalam sedang take profit. Sehingga sebelum jam 3 petang. Kenapa sebelum jam 3 petang? Sebab biasanya jam 3 petang dia punya wave dah habis. Dia punya pergerakan wave dia. Nanti saya share berkenaan dengan wave dia. Dah pukul 11 dah, ada sejam dah. Kita extend sikit lah. Okay. So setakat ni okey tak? Boleh follow tak? Saya takut nanti kan dah panas. Boleh kalau tak ada masalah kita teruskan je. Ataupun kalau macam ada hal boleh ni kita buat next session, tak ada masalah. Okey. Tapi saya huraikan sikitlah. Memang tak sempat ni nak cover semua ni. Okay. So untuk when to buy ni, let's say kita nak beli secara intraday antara 9.20 hingga sebelum pukul 3. Kalau kita nak beli untuk BTST pula, untuk BTST, dia sebaik-baiknya lepas jam 4 lah, jam 4 petang. Tapi kalau boleh lambatkan sikit sebab kita nak tengok volume tu 9.20 ke atas pun dah okey dah. Ke atas. Tapi kalau BTST jangan beli terlampau last minute lah, macam 4.50 ke atas tu. Jangan belilah kat situ sebab dia memang payah dah nak match. Okey. Kalau 4.50 ke atas tu ada possibility boleh match tapi jarang lah. Jarang. Tapi boleh je, tak ada masalah. Okey. Buy rate. So bila kita dah tengok buy rate, sebelah pagi tu let's say kita ambil MACD lah kan, tengok MACD. So MACD dari jam okey, tunggu dia ni. Okey.
Dari jam 9.20 dekat sini. So sebaik-baiknya antara jam 9.20 hingga sebelum pukul 3 lah kalau kita nak buat entry. Okay, untuk intraday. So dari sini, masa awal ni, dekat sini kita nak decide dia punya buy rate dia ada berapa. Kalau let's say pagi tu buy rate dia dah 50% above, lebih daripada 50%, that's mean ada possibility lah sebab buyer ramai. So bila buyer ramai, yang push harga naik adalah buyer. Okay, kita kena jelas kat situ. Kalau seller ramai, memang harga akan drop lah. Kalau buyer ramai, ada possibility harga boleh naik. Tapi kita tak boleh nak cakap confirm. Tapi possibility tu ada. So transaction kalau boleh, transaction lebih daripada 100. Okay, macam MyEG ni, transaction pun dah 3,000. Buy rate sampai petang pun masih lagi 65%. So maksudnya dia memang high chances harga akan bergerak naik lagi lah. Okay, setakat ni boleh Saya takut je, takut nanti kan loss sebab dah sejam dengar, telinga pun dah panas. Okay. Okay, so kita pergi step by step dan saya pergi step by step slowly lah nak bagi faham. Okay. Okay, itu yang kedua. Kenapa kita nak tengok buy rate? Sebab kita nak tengok buyer, seramai mana buyer yang ada dekat dalam pasaran. So antara cara kita nak tengok buyer, dekat mana kita nak tengok buyer, ada dua tempat lah. Kalau dekat platform, kalau macam contoh MyEG ni kan, kita tengok dekat sini lah yang saya suka tunjukkan. Biasanya saya akan screenshot yang ni, saya akan share dalam group. So dari sini kita dah ada beberapa information yang kita boleh nampak. Transaction kita dah boleh nampak, buy rate kita dah boleh nampak, and then dia punya average volume value tu saya tak tengok sangat lah, and then ticker chart yang penting kita nak tengok, and then dia punya market depth. Market depth ni pun main peranan juga sebenarnya. Dia short term dia cepat dia akan bergerak, tapi kadang-kadang tak berapa valid sangat. So kita kena combine antara pergerakan ticker chart dengan pergerakan Q. Benda ni dipanggil Q lah sebab orang sedang beratur kat situ, tapi bila beratur dia tak confirm. Kalau let's say dia tengok sentimen tak menyebelahi dia, dia tarik lah dia punya order dia tu. So dia boleh cancel anytime order dia. So dia tak confirm. That's why ramai orang gunakan volume. Tapi bagi saya personally, saya lebih suka tengok dia punya wave, pergerakan pattern wave ticker chart. Itu lebih menarik lah sebenarnya sebab dia memang ada certain pattern yang Elliott wave yang memang akan berulang, yang saya panggil sebagai fractal. Nanti kita kupas next time lah. Okay, okay, yang tu yang kedua, kita nak tengok buy rate. Ni kita sedang discuss macam mana cara kita nak pick sesuatu counter berdasarkan untuk short term, berdasarkan TA untuk intraday lah. Okay. So lepas kita tengok buy rate, apa lagi yang kita nak tengok? Yang paling penting adalah dia punya ni lah, dia punya pergerakan price tu dan dia punya volume. Okay, saya pergi kepada volume dululah. Actually yang lebih penting adalah price, tapi volume pun nak kena faham juga. So dekat platform actually, kalau siapa-siapa yang belum tahulah kan, siapa-siapa yang belum tahu, dia ada dia punya dia panggil carta pie dekat sebelah sini, yang hijau ni kan. Okay, apa fungsi dia? Dia just nak tunjukkan berapa ramai orang yang membeli atau menjual pada hari tersebut 1,000 lot dan ke atas kalau warna hijau. Warna hijau 1,000 lot dan ke atas. Kat bawah ni dia dah tulis dah sebenarnya. Tapi dia langsam, dia letak sekali buyer dengan seller dekat sini. Dia tak asingkan. Yang warna purple ni 300 hingga 999, warna kuning 100 hingga 299, dan warna merah ni 1 hingga 99 sahaja lot. So kalau macam MyEG, pada harga RM1.27, kalau ada pembelian 1,000 lot, berapa banyak? Kita kira lah. Sekejap saya kalau buat matematik ni kurang sikit.
Saya buka calculator lah. Kita kira congak lah macam tu. Untuk MyEG. Kalau 1000 lot, katakan harga dia sekarang adalah satu unit adalah 1.270 kan. So, let's say kalau ada orang beli 1000 lot. 1000 lot kita kena kali dengan 100 lah. Sebab satu lot bersamaan 100 unit kan. Dan kali dengan 1.270. So, berapa kita dapat? Sekejap saya on dulu calculator. Seribu kali 100 kali 1.270. So kita dapat 127,000 RM. Dari segi RM ni, okay, berapa ringgit yang terlibat dalam jual beli MyEG. So bila kita nampak macam ni, 127,000 ni pada 1000 lot. Okey, berapa banyak ribu lot yang masuk? Berapa banyak ribu lot yang masuk? Kalau tengok dekat sini, carta pie ni, 1000 lot mewakili almost lebih daripada 50% lah. Lebih daripada 50%. Tapi kita tak tahu adakah 1000 lot ni buy ataupun sell. So macam mana kita nak tengok berapa ramai buy atau berapa ramai sell? Dekat situ pentingnya buy rate. Dan kita boleh tengok lebih jelas lagi dekat transaction dekat sini. Dan volume. Okay. Kalau tengok dekat today's trade summary ni, saya pun suka tengok ini, today's trade summary. Kita boleh nampak buy, berapa jumlah lot buy, nilai dia 31.428 juta belian bersamaan dengan 2,479 transaction buy. Maksudnya transaction buy lebih besar berbanding transaction sell pada hari tersebut. So secara tak langsung terdetiklah dalam kita punya kepala kan. Oh, buyer memang ramai gila. Ya, macam tu. Ramai gila buyer. So apa boleh berlaku next? Kita kena tengok. Okay. Sell tak ramai. 17.191 juta sahaja, iaitu 936 transaction. Tapi dah lebih buy jauh melebihi buy. So kita boleh expect dia boleh naik lagi lah. Kita boleh expect dia boleh naik lagi. Tapi ini yang dah conclude hari tersebut. Apa yang kita nak perhatikan sebenarnya adalah sebelah pagi tu je. Sebab kalau boleh kita nak buy awal-awal, lepas tu dah untung cabutlah kan untuk intraday lah. Tapi kalau let's say chart tu masih lagi cantik menjebelahi kita, kita boleh swing. Okay. Kita nak tengok yang sebelah sini je. So untuk volume, kita nak tengok volume awal. So berapa banyak volume buy yang masuk. So awal pagi ni orang dah jual dulu. Yang macam saya cakap lah, orang yang BTST kan, dia dah jual awal untuk dia take profit dulu. So kita tak boleh lah masuk terlampau awal kat sini. Kena tengok dulu. So once tengok dia punya chart dulu macam mana. 3 chart tu. Yang warna putih ni adalah previous close price. Kalau siapa-siapa yang tak perasan, dia ada tulis kat sini. Previous close price ni, yang warna putih ni 1.240 ni harga yang tutup semalam. So dia tutup semalam dekat situ harga dia. Okay. Dia buka je gap up. Lepas tu dia test harga tutup semalam. So dia naik balik dan melepasi harga yang dia buka. Ini saya panggil sebagai zero rules breakup. Ialah dia break dia punya zero rules. Nanti saya akan ulas detail lah. Tapi saya ingat mungkin kita buat next session lah. Actually kita dah overshoot masa sebenarnya, tapi tak apa. Mungkin saya stop dalam pukul 11.20 ke macam tu. Okay. Okay. So itu berkenaan dengan buy rate, volume. Buy rate kita dah ulas tadi kan, volume. So mana lagi kita nak tengok? Dia soalan dia kan, kita kena tanya. Mana lagi kita nak tengok volume ni? Adakah volume ni
buyer ramai ke, buyer tak ramai ke, macam mana kita nak faham volume tu macam mana. Kalau let's say dia buat spike ni kan, dia buat spike ni, apa maksud dia? Okey, paling senang kita nak tengok, kita klik je. Kita klik yang ni, mungkin ada tak perasan kot dekat M+, kita boleh klik. Bila kita klik dekat sini, kita klik sekali je. Kita klik dekat situ, kita boleh nampak volume yang ada kat situ. So, pada jam 9 pagi tersebut, dah ada 16,744 volume masuk. Kita kira sekejap saya kira. 16,744 kali 100 kali harga 1.250. Okay, sebelah pagi sahaja terdapat 2.093 juta. Yang ini volume yang masuk seawal jam 9 pagi. So maksudnya MyEG ni dia punya transaction dia very high lah. Besar lah urus niaga dia hari tu. That's why dia naik. Dia naik pun naik slow-slow je, dia naik slow-slow. Naik slow-slow ni ada maksud dia sebenarnya. Okay. So okay, kita klik, kita dah boleh tengok lah transaction yang berlaku. Setiap kali spike ni, actually kita boleh kira tau. Maksudnya bukanlah boleh kira macam tadi kita dah boleh kira kan detail kan. Maksud saya kalau kita tengok volume tu, kita boleh buat dia punya garisan, tapi kena guna tools yang selain daripada kita punya platform tu lah. Macam saya guna desktop, senang. Saya ambil je saya punya pembaris ni, buatlah garisan. Tarik je buat garisan macam tu. So let's say once kita dah ada garisan tu, kita boleh tahu dah dekat mana spike tu berlaku. Dan pada setiap spike ni kita boleh tengok adakah dalam satu spike tersebut ada banyak seller ataupun banyak buyer. Kalau macam tadi, bila kita check tadi, kita nampak memang majority yang ada dalam spike tersebut adalah buyer. Okay, majority lah. Dan kita tengok pula yang lain-lain. Tengok yang ni spike dia sampai lebih daripada 25,000 lot. Tapi adakah dia buyer ataupun dia seller? Kita kena check. Buyer lagi. So maksudnya buyer ramai lah masuk sampai 11,000. So jarang lah ada retailer yang boleh beli sampai 11,000 lot untuk MyEG ni. Agak-agak siapa yang masuk. Macam itulah. Okay. Obviously Jerong lah kan. Obviously Jerong. Tu cara nak baca volume. Okay, volume ni dia main peranan tau. Sebab volume ni adalah jumlah dagangan dalam bentuk lot. Tadi macam transaction adalah jumlah dagangan. Nyamuk ni kan geram saya. Okay, transaction jumlah dagangan dalam bentuk dikira satu-satu. Kalau volume dikira dalam bentuk lot. And then value adalah dalam bentuk nilai. Okay, nilai dagangan tersebut. Okay, kita dah nampak kat sini value, volume dengan transaction. So semua data dah ada dekat platform. That's why saya amat tekankan kita memahami platform dengan cara yang detail. Maksudnya kita masterkan penggunaan platform. Sebab platform tu sendiri dah jadi satu tempat yang macam kita punya kedai lah. Kita punya kedai yang kita buka setiap pagi untuk kita jual beli. So kita punya perniagaan. So perniagaan kita sendiri kita kena faham lah. Sebab kalau kita tak faham, kita tak ada kemahiran tu untuk berniaga. Nak gunakan tools yang sepatutnya kita dah tahu everything yang ada kat dalam tu on fingertips. Maksudnya orang cakap tanyalah apa sahaja kita boleh gunakan. Apa sahaja fungsi yang ada kat dalam ni. Tapi untuk M+ ni kalau nak yang optimum, kena guna Internet Explorer yang lama. Macam ni. Nampak tak dia punya logo dia ni? Internet Explorer yang lama. Kalau guna Chrome ataupun guna Google Edge, Chrome, Chrome browser Google lah, ataupun Internet Edge ataupun Mozilla dan lain-lain, dia tak ada fungsi yang banyak-banyak macam ni. Dia tak ada ni, apa lagi yang dia tak ada. Saya ingat
Yang ni pun tak ada kalau saya tak silap. Yang Chrome lah kalau buka guna Chrome. Okey. So itu yang kedua. Yang kedua berkenaan dengan volume. So at least kita tahu kepentingan volume dan kita boleh expect kalau let's say macam kita tengok dekat market trade monitor kan. Yang ni market trade monitor. Bila ada volume yang banyak masuk macam tu, dia akan nampak dekat sini. So apa yang masuk dekat sini dan nampak dekat sini, dia akan nampak dekat sini. So kadang-kadang kita boleh nampak volume tu dia sedang menaik. Dia sedang naik macam tu. Apa yang berlaku dekat MCT lah sebelum ni. Sekejap MCT yang 2 hari lepas. Kita tengok pada hari Khamis hari Rabu. Yang ni. Macam mana saya nak tengok yang ticker chart yang hari sebelum, kita just ambil dekat sini. Bila kita dah buka ni kan, ambil dekat sini. So kita boleh nampak hari yang sebelum-sebelum tu. Dia ada beberapa hari lah, sebulan rasanya. Sebulan kalau saya tak silap. Kita boleh tengok daripada 3 April lagi. Ticker chart pada 3 April. Tapi saya nak tengok yang hari Rabu lepas. So macam ni kan, MCT ni, masa dia nak bergerak naik macam tu, kita tengok dah dekat market trade monitor, dia memang ada kemasukan yang banyak. Ada banyak kemasukan naik tu sebelum dia buat macam ni. Yang ni, yang awal-awal ni. Dari situ kita dah tahu dah, kita dah expect. Bila kemasukan volume banyak sebelah petang, dia memang nak push. Dia memang nak push. Sama ada nak push hari ni ataupun nak push besok, dia memang akan push. Jadi kita boleh kira lah berapa banyak volume yang masuk. Cara yang tadilah saya tengok klik je, kita dah boleh kira dah macam tu. Dah boleh congak je lah. Kalau 10 sen, kira lah berapa. Kalau nak guna calculator lah, lebih senang. Okay. So macam itulah caranya. Kita untuk berdasarkan volume. So sepatutnya hari ni saya nak discuss berkenaan dengan ticker chart juga sebenarnya. Dia punya wave, Elliott wave tersebut. Okay. Yang kita dah discuss tadi volume. And then sepatutnya saya nak discuss juga berkenaan dengan ticker chart. Ticker chart ni nama lain dia adalah bukan nama lain, panggilan manja dia TC lah. Okay. Tapi tak sempat lah, saya ingat dah pukul 11.20, dah lebih sikit. So mungkin kita stop dulu session kali ni. Saya ingat insyaAllah nanti kalau ada masa nanti saya akan announce lah bila kita boleh buat live lagi. Boleh buat Zoom meeting lagi next time lah. So tajuk yang akan datang saya akan sambung daripada ticker chart. Dia punya Elliott wave, macam mana cara kita nak faham dia yang lebih detail lah. So sebelum saya tutup, ada soalan tak? Yang ni nak jual bila ni nantilah. Tak sempat hari ni. So insyaAllah kita buat session seterusnya. Nanti get ready lah. Okay, nanti saya akan announce dalam group bila kita akan ni. Okay, so saya ingat kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah kita discuss dalam group jugalah, group Telegram ni. So aktifkan group sebab salah satu cara untuk kita belajar iaitu kita banyak bertanya dan kita banyak discussion. Banyak cara untuk kita faham. Dan paling cepat kita nak faham untuk faham chart, kita share chart. Share lagi banyak chart, lagi cepat kita faham. Sebab untuk kita share, kita kena faham dulu. Okay, so sampai situ saja dululah. InsyaAllah kita akan sambung next time. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Saya pun ada serangan nyamuk ni, bertubi-tubi dah. Kalau ada soalan apa semua, insyaAllah kita kumpul untuk next session atau nak tanya terus dalam group pun boleh, tak ada masalah. Kalau ada pertanyaan yang lebih ni, boleh guna Galaxy Screener dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Kalau untuk kira nak kira margin profit atau loss, guna my stock calculator dekat apps Android. iPhone saya tak sure ada ke tak. Okay, so
Saya minta undur diri dulu. InsyaAllah kita sambung next time. Kita tangguh dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.